الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Hadirin sekalian, alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah nikmat hayat kepada kita. Ya Allah lah satu-satunya yang boleh memberikan nikmat hayat, yang tiadalah ada sesiapa pun boleh memberikan nikmat hidup pada kita melainkan hanya Allah. Yang kita hidup, Allah lah hidupkan kita. Bukan oksigen menghidupkan kita, bukan makanan, bukan minuman, tapi Allah lah yang memberikan hayat kepada kita. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan ada tasdik kolbi, membenarkan di hati semua ajaran baginda Nabi SAW. Dengan itu melayakkan Islam kita, bersama dengan itu ada iman. Dan syukur kita kepada Allah Ta'ala berikan kesihatan, kelapangan masa dan diberikan kita keupayaan pagi ini untuk boleh kita hadir bagi meneruskan program daurah kita untuk meneruskan bacaan kitab daripada kitab Fathul Qarib ni, insya-Allah. Dan kita nak masuk bagi daurah kali ini, nak mula dengan kod munasabah dengan tempat kita dan backgroundnya kot. Gelak tu, okey dah tu, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, kitab ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bihi. InsyaAllah kita nak masuk ni adalah satu kitab fi bayani ahkamin nikah, nak menjelaskan hukum hakam yang berkaitan dalam bab nikah, insyaAllah. Dan juga dia nak sebut wa ma yata'allaqu bihi, bukan saja bab nikah, kerana kalau sebut nikah saja ijab qabul selesai dah. Tapi dia akan sebut juga bersama dengan nikah ni wa ma yata'allaqu bihi, apa yang bertakluk, yang berhubung kait, yang ada pergantungan, perhubungan bihi bin nikah. Antara kata ma yata'allaqu bihi ni apa dia? Mula-mula daripada awal lah, sebelum nak menikah mesti ada persediaan dia. Antaranya syarat-syarat dan hukum hakam yang berkaitan dengan dia, hukum nikah itu sendiri. Syarat untuk menjadikan hukum tu, misalnya hukum sunat berkahwin jadi wajib berkahwin. Begitu jugalah hukum bila nak berkahwin, kalau nisbah lelaki mesti dia berhajat kepada pasangan. Untuk ada pasangan mesti ada hukum melihat dan memandang. Macam mana hukum memandang, nisbah lelaki pandang perempuan, perempuan pandang lelaki. Dan bila dah persetujuan, apa dia rukun, syarat. Begitu juga nanti bila dah berkahwin, kadang-kadang boleh meneruskan proses membina masjid ini, tapi kadang-kadang ada gangguan menyebabkan tak boleh dilangsungkan perkahwinan itu. Kadang-kadang disebabkan penyakit, kadang-kadang disebabkan kefahaman yang berbagai, yang menyebabkan sehingga boleh berlaku fasakh, talak, khulu', li'an, zihar, ilak. Ada beberapa istilah yang insya-Allah kita akan jumpa. Itu yang dia sebut perkara yang ta'allaqu bihi. Begitu juga bila dah berlaku perceraian, nafkah, iddah. Begitu juga kalau ada anak, tanggungjawab dengan anak, nak mengasuh, ada bab hadanah, sehinggalah akhir dalam bab tanggungjawab yang berkaitan dengan suami isteri. Antara yang sikit sebanyak kita pernah sentuh dulu adalah dalam bab faraid yang berkaitan bab harta. Bila sebab perkahwinan, walaupun dalam iddah masih lagi ada hukum suami isteri dari segi persakaan. Baik, itu sekali lalu lah tentang apa katakan nikah dan wama yang ta'allaqu bihi.
Wa fi ba'd nusakhi, dan pada sebahagian salinan matan. Nusakh jamak daripada naskhin atau naskhotin, naskhotin, naskhota ni nusakh. Maksudnya salinan matan. Kerana kitab yang kita baca ni yang atas nama matan asalnya ialah matan Wayah wa Taqrib, dan bila dia matan mesti ada salinan matan yang diterima daripada riwayat-riwayat guru dan sebagainya. Amanah tak amanah ulama dulu sekalian, matan ni kalau tak serupa pun dia cerita. Ini kaedah ulama dulu dalam meriwayatkan matan. Apatah lagi kalau riwayat hadis, ayat Quran, hukum hakam, mereka sangat cermat. Itu yang kalau asal kitab yang kita bicara ni disebut dengan kitab ahkamin nikah wa ma ta'allaqu bihi, ada sebahagian salinan matan yang diterima oleh pengarang kita ni disebut wa ma yattasilu bihi. Jadi matan punya, perkataan matan bukan Quran hadis pun, matan tak serupa pun dia cerita. Kalau ikut tak cerita pun, kalau kelentong kat kita pun apa masalah, tidak. Tapi amanahnya ulama dulu sampai macam tu, matan ada perbezaan lafaz saja. Kalau ikut mana tak ubah langsung. Ada yang wa ma yata'allaqu bihi wa ma yattasilu bihi, yang tu pun dia cerita. Sikitlah ke sana. Nak menunjukkan maksudnya ulama yang kita baca kitab dia ni, dan begitu juga silsilah mereka yang menyebabkan kita boleh dapat kitab mereka ni untuk kita ambil faham fiqh. Yang fiqh ni telah diproses daripada seluruh Quran hadis, dapat hukum fiqh di atas mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Dialah satu hukum hakam yang telah dipindah dengan begitu amanah dan cermat daripada mereka. Okay. Satu pelik kalau zaman ni, memang pelik sungguh lah kalau kita faham perjalanan fiqh dari ulama awliya Allah. Begitu juga tutup guru yang meriwayatkan hukum hakam kepada kita ni. Zaman sekarang tiba-tiba ada golongan yang tak mau terima fiqh. Sangat pelik, gila punya pelik sangat. Dia tak mau terima fiqh, bahkan dia nak buat hukum hakam daripada Quran sendiri, daripada dengan hadis. Kalau tengok keupayaan pun kita akan kata memang tak munasabah. Kalau ada orang kata dia nak ambil hukum hakam daripada Quran dan hadis, memang tak munasabah dari segi keupayaan ilmu. Bahkan kalau katalah upaya sekalipun, hadis yang diterima untuk memproses Quran tak akan cukup untuk boleh proses buat hukum fiqh. Tak selesai. Kalau hadis pun paling sahih dia boleh terima siapa? Bukhari ya. Kalau kita sebut Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, dia ialah sebelum daripada zaman Imam Bukhari lagi. Bukhari hanya riwayatkan hadis, belum istinbat ahkam. Jadi kalau Imam Syafi'i rahmatullah alaih, zaman dia, begitu juga sebelum tu Imam Malik, guru dia, antara ulama-ulama fiqh yang tersohor sampai ke sekarang ni, Imam Malik sezaman dengan dia ialah Imam Abu Hanifah. Murid Imam Malik ialah Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i rahmatullah alaih adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ni pada bayang no, zaman tu dah siap fiqh je. Fiqh ni dah siap. Dah zaman selepas tu, kalau tengok dari segi tahun-tahun lah kan, mesti Imam Bukhari belakang ni. Baru Imam Bukhari selepas dia tengok orang dah tak pedulikan hadis kerana fiqh yang dah lengkap. Ayat dia kena dengar macam tu kan. Fiqh yang dah lengkap. Pasal Imam Malik, Imam Syafi'i ni dia sangat dekat dengan zaman sahabat. Imam Malik dia orang duduk zaman tabi'in, kurun ke-80 Hijrah, dan bertemu dengan begitu ramai sahabat. Jadi zaman tu pun dah siap fiqh mengikut Imam Malik. Itu juga Syafi'i, Hambali yang sezaman dengan Imam Malik tu ialah Imam Abu Hanifah. Fiqh dah siap, dengar sebut. Fiqh dah siap. Sampai orang abaikan hadis. Pasal apa? Fiqh dah siap, qawaid dah siap, rumusan dah siap, usul fiqh dah siap, qawaid fiqh dah siap. Dah siap lah. Dah siap. Cuma sampai orang tak peduli hadis, sampai ilmu hadis ni macam dah tak dipedulikan kerana dah siapnya fiqh. Lepas tu baru datang Imam Bukhari mengumpulkan hadis. Sikit soalan tu. Paling sahih Imam Bukhari, diikuti dengan imam-imam yang lain lah. Cukup dalam Bukhari untuk buat fiqh. Mesti ada yang tertinggal juga. Dia pun dah saring tu, hadis sahih aja. Sahih pun pada zaman dia mengikut silsilah
riwayat hadis, sanad dan riwayat dengan peraturan-peraturan hadis mengikut kaedah Imam Al-Bukhari untuk meletakkan hadis tu dan sahih pada sisi dia. Mesti ada tapisan dia tak? Walaupun sahih daripada imam mazhab dulu terima hadis, tapi bila sampai ke Al-Bukhari, disebabkan perawi yang tak sempurna ni, ada hadis yang akan digugurkan. Ni pun kita cerita bab hadis je. Akan ada hadis yang digugurkan disebab tak mencukupi syarat daripada Imam Bukhari untuk meletakkan atau mengklasifikasikan hadis itu sebagai hadis sahih. Akan hadis yang gugur tak? Banyak. Betul akan hadis yang akan diterima oleh Imam Bukhari sendiri. Begitu juga imam-imam yang lain. Kalau kumpul semua hadis tu kan, buat fake, sempurna tak? Boleh, agak-agak boleh buat fake. Kalau buat apa jadi? Dia akan jadi macam Wahabi. Dia akan jadi tak cukup. Pasal apa? Bahan mentah yang tak cukup dan yang tertinggal. Mesti tak jadi. Mesti tak jadi. Kalau jadi pun jadi macam mana? Haru biru. Kapek pun biru kan. Dia perlu sebut tu dia sensitif sikit lah. Okey. Dia akan jadi macam tu. Pasal apa? Pasal tak akan ada keupayaan seorang manusia yang dengan bahan mentah tak cukup. Tambah pula kita sebut tu, kalau Bukhari tu, Bukhari mana? Bukhari yang dia telah meliputi semua hadis Bukhari. Muslim pun semua hadis Muslim. Kalau kata Sunan Sitah tu, tak ada hadis yang tertinggal Sunan Sitah. Lepas tu juga hadis-hadis yang daripada riwayat yang lain daripada As-Sitah tu, jadi Tis'ah, jadi Isnai Asyarah dan sebagainya. Kalau kumpul semua pun memang tidak akan mampu membuat hadis, membuat fiqh. Okay. Satu, kalau kita tengok apa yang amanahnya ulama kita tulis ni, sampai riwayat, jangan kata hadis. Atas kita bicara hukum, amanah dia sampai perkataan matan tu, wama yata'allaqu bihi dan wama yattasilu bihi pun dicerita juga. Baik. Sikitlah ke situ awal-awal pasal zaman-zaman orang duduk dalam debat-debat ni, teringat lagi tu nak kena perbetul juga pahaman dan kita punya kaedah nak ambil tafakuh tu. Satu kali ikut saya duduk mengaji, kalau mengaji dengan arwah Tok Guru, baik mengaji dengan arwah Tok Guru Patih ni yang terdekat kat sini lah. Sebelum tu duduk akan Datuk jumpa dengan dan jumpa talaki dan mengaji dengan Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Ghazali tu. Memang antara benda besar yang ditumpukan kita fiqh lah. Fiqh, tauhid, fiqh, tauhid, fiqh, tauhid, fiqh. Untuk halusi lagi tauhid, tasawuf. Untuk bagi faham kawaid, kita faham fiqh, baru ajar usul fiqh. Lepas tu baru nak ingat fiqh, diajar nak dobit fiqh tu, baru kawaid fiqh. Dia punya disiplin ilmu dia macam tu. Tu belajar tafsir hadis apa? Bukan belajar tafsir hadis untuk istinbat. Tak sama sekali. Belajar tafsir dan hadis buat apa? Untuk tabarruk, lalu kalam Allah dan kalam Rasul alaihi salatu wassalam. Untuk tabarruk kalam Allah dan Rasul. Tengok ayat Quran tu dengan nahu, sarah, balaghah, dengan semua alat-alat yang ada, dengan Allah Ta'ala dengan kiraat, dengan usul fiqh, dengan hadis yang ada. Tengok ayat Quran. Yang tu pun kita akan rasa kita tumpul dah untuk ambil faham. Itu sebut Tok Guru yang pakar. Tuan Guru Haji Ghazali salah seorang daripada ulama muhaddisin, tapi dah lama dulu orang tak kenal dia. Dia antara ulama hadis. Dia Tuan Guru dia ialah Tuan Guru Haji Ahmad Khurasan. Ngaji dulu. Masa dia belajar dulu. Apa saya nak sebut ialah kepakaran dia macam tu dengan nahu dia. Masya-Allah, alfiah ni duduk di mulut tuan. Nahu pun bukan nahu untuk baris saja. Kalau dia cerita fa'il, cerita marfu', cerita mansub aja pun 3 jam dia cerita tak ada apa-apa yang relax, selamba. Baru nak ambil hukum faham. Dia cerita maf'ul aja pun, masya-Allah. Dia cerita naibul fa'il aja pun. Saya cerita kat tuan-tuan lagi, tuan-tuan tercengang 3 jam cerita naibul fa'il tuan-tuan. Kita tak pernah dengar huraian nahu yang selama saya duk mengaji lah ni, tak ada orang boleh hurai nahu macam dia hurai. Macam tu pun bila baca Quran macam mana? Kita baca je, ulama dah tulis semua siap. Agak-agak tak reti, kita tengok kitab fiqh. Ngaji tauhid tak reti, tengok kitab tauhid. Tak boleh faham tauhid, jangan hurai sendiri.
Tengok kita ulama' dah buat. Ini kesimpulannya. Dia bagi satu komen. Padahal punya pakar tafsir. Nak buat mazhab sendiri dah. Pelakir ulama' tak pernah langsung. Sikitlah ke sana. Baik, jadi dia nak sebut ni, kita ahkam nikah wa ma yata'allaqu bihi. Apa dia ma yata'allaqu bihi ni? Bayan bagi ma yata'allaqu bihi. Kalau kita belajar i'rab nahwu tu, minal ahkam wal qadaya ni, itu ada i'rab hal bagi ma. Pasal jar majrur jatuh daripada satu makrifah, dia akan jadi hal. Jar majrur yang jatuh selepas daripada kalimah yang nakirah, antara i'rab dia jadi na'at, jadi sifat. Itu kaedah-kaedah i'rab lah. Jadi wa ma yata'allaqu bihi, apa dia ma yata'allaqu bihi tu? Minal ahkami wal qadaya, dia akan jadi hal. Istilah lain juga dia panggil, dia nak bayankan bagi ma. Pasal ma tu isim mausul yang ada makna mubham. Untuk jelaskan makna mubham tu, apa dia? Minal ahkam wal qadaya. Jadi kalau bahasa kita apa? Dia sebut hukum hakam nikah, dan nak sebut hukum hakam dan qadaya yang berkaitan dengan nikah. Baik. Wa hadhil kalimatu kata dia saqitun min ba'di nusakhil matan. Kata dia kalimah ini minal ahkam wal qadaya ni adalah gugur daripada sebahagian daripada salinan-salinan matan. Jadi orang yang mengumpulkan matan ni daripada salinan-salinan matan yang ada, ambil manuskrip lama yang telah ditemui daripada matan al-ghayah wa taqrib ni, kumpul, ada salinan matan yang tak sebut minal ahkam wal qadaya. Disebut dengan kitab ahkam nikah wa ma yata'allaqu bihi sahaja. Wan nikahu, baik. Sedikit syarahan kepada apakah arti nikah. Kata wan nikahu yutlaqu lughatan alal dhammi wal wat'i wal aqdi. Macam mana pun kau tengok nikah tu sendiri, fi'il madhi dia nakaha. Macam mana boleh jumpa nikah? Kalimah apa ni? Sirah apa ni? Cerita nahwu sikit, lama tak ngajar ni, dia jadi angin nahwu sikit. Macam mana boleh jumpa perkataan nikah, perkataan fi'al? Memang nakaha lah fi'il madhi kan. Maksud saya tanya tu, macam mana sulusi mujarrad masuk bab apa boleh jumpa perkataan fi'al? Boleh faham soalannya tu? Tak faham? Dulu pernah mengaji surah ke tak pernah mengaji surah? Itu dia macam ni. Wazan fi'al, memanglah wazan fi'al. Maksud saya, boleh faham saya tanya apa? Kalau saya kata ma'had tahfiz, memang daripada hafizah yahfazu. Hafizah yahfazu. Macam mana boleh jumpa tahfiz tu? Masdar daripada mana? Hafazah. Itulah jawapan macam tu, nak dengar tu. Ni ustaz ke guru bahasa matematik ke ni? Okey. Kalau ustazah mesti ngaji bahasa Arab je tak? Bahasa Arab ni main dia, dasar dia lah. Mesti nahwu saraf. Ni saraf punya pelajaran ni. Okey, macam mana boleh jumpa nikah? Masdar juga. Masdar mana? Nakaha yang kihu nikahan. Ni tu. Tumpul kita punya saraf ni, betul tak? Agak-agak boleh jadi mujtahid tak? Nak baca kitab pun tak boleh. Nak ambil faham kitab pun tak boleh. Yang kalau tanya lurah hak tu pun tumpul siap. Yang ni kalau jumpa hak mufti yang kepala tak tahu mufti tu macam mana? Kalau kita kelahi dia, tanya dia macam ni, agak dia boleh jawab? Agak-agak boleh tak? Dia PhD cakap Melayu. Tulis Melayu ke PhD Arab. PhD Arab pun dia tak berani mengadapkan Mesir. Hadis, sanad hadis pun ada hadis umum je, bukan khusus nama tok guru dia, tak berani nak sebut. Sajalah katuk habis buat tu. Nikah tu daripada nakah, fa'ala, yufa'ilu. Satu lagi mufa'alah, munakahah, fi'alan, nakaha yunakihu, munakahatan, nikahan. Oh jumpa jahada yujahidu, mujahadatan, jihadan. Macam tu kena belajar. Itulah baru belajar, baru faham bahasa Arab tu. Baru cerita istiqaq tu. Belum cerita apa-apa lagi lah. Belum cerita Quran hadis, baru cerita istiqaq lughah.
Baik, jadi bila faham tu, bila nakaha wazan fa'ala, nakaha fa'ala, ada bina apa ni? Musyarakah. Bila musyarakah maksudnya dia takkan jadi seorang. Macam nikah mesti berbalas-balas kan. Mesti nakaha sebelah sini, nakaha sebelah ni, baru dia akan jadi nakaha. Bila nakaha akan terhasil nakaha tu, baru dia tanakaha. Saya bukan cakap Urdu ni, saya cakap bahasa Arab ni. Tanakaha, bukan kahai. Balik India ni dia bunyi Urdu sikit. Wahadil kalimah. Baik, asal nak sebut nikah tu lah. Jadi kalau gitu nikah ni, kalau atas wazan nakaha, ada nikah, ada mana musyarakah baina isnain fa aksar, yutlaqu lughatan, maka diitlakkan di atas lughah. Maksudnya yutlaqu ay yuqalu fil lughah, dia yutlaqu ala dhammi, dia atas mana dhamm, dhamun himpun kumpul. Pasal tak akan berlaku nakaha melainkan mesti berhimpun. Pasal nakaha mesti berbalas-balas, sekurang-kurang berbalas-balas ni mesti isnain ni. Jadi mesti ada mana dhammi. Begitu juga antara makna yang sabit dalam bab nakaha ni, ada mana wat'i wal aqdi, dan ada mana aqdi. Kalau sebut macam mana, saya nak pergi majlis nikah, maksudnya majlis aqdi, bukan majlis wat'i. Wala tankihu ma nakaha aba ukum, wala tankihu ma nakaha aba ukum minan nisa illa ma qad salaf. Wala tankihu ma nakaha, jangan kamu nikahi ma nakaha, mana-mana perempuan yang telah dinikahi oleh aba ukum minan nisa. Minan nisa tu bayang bagi mak, perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh bapa kamu. Nakaha tu dengan mana akdi ke? Nakaha tu dengan mana wat'i ke? Nakaha tu dengan mana dhammi ke? Senang nak tafsir. Ulama' dah kata apa? Kalau kaedah kita mengikut fiqh Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, ma nakaha aba hukum ni, hukum yang kita akan jumpa nanti saja sebut ayat Quran nak menunjukkan mana nakaha tu, bukan mana wat'i. Maksudnya tak syarat untuk apa yang nakaha aba hukum. Aba hukum yang dah nakaha tu tak boleh nak dinikah, tak boleh kita nak menikah dengan dia. Bukan syarat aba hukum ni dia wat'i dengan perempuan tu, tapi syaratnya adalah akdi. Saja ke kaedah tafsir tu sikit kan. Apa maksudnya? Kalau kita ada ayah, kita orang lelaki, mak kita meninggal ke, bercerai ke, waktu ayah kita pun umur dah 80, waktu dia kahwin. Kadang 80 memang kahwin tu bukan atas kahwin untuk maksud wat'i tu, tapi maksud atas muasyarah dia, murah makan minum sebagai teman dia apa dan sebagainya. Okey, memang hukum mak tiri kita. Soal, bolehkah dengan bapa kita yang macam tu, betul bapa kita meninggal, boleh ambil mak tiri ni? Bapa kita tak wat'i pun. Kenapa tak boleh tak? Pasal dia tak wat'i, dia baru akdi. Atau kerana sebut ulama, maksud ma nakaha aba hukum minan nisa ni berdasarkan hadis apa, tengok macam ni huraian para sahabat. Kesenang lah cari tu. Maksud nakaha tu ialah akdi. Dengan mana ma nakaha aba hukum, ma aqada aba hukum minan nisa. Kalau kita cari kalau hukum macam mana? Nak cari kan tak erti. Kalau cari dalam Bukhari pun berapa hadis yang nak support ayat Quran tu. Kalau ada hadis pun ada ta'arud dia, macam mana nak tengok mana riwayat sahih tak sahih? Sahih pun Bukhari je. Nampak saya nak tunjuk apa? Saja nak kata macam mana kalau nak proses diri, boleh tak? Mampu tak? Dengan ada guide macam ni pun lambat. Bagus tanya guide masdar slow. Saja rusik itu. Awak geram bagi ni sebut itu atau selalu tak sebut itu pun. Ya. Kalau betul? Kita akad juga. Ibu tu ada anak perempuan. Ya. Kita dari akad awal. Bagus soalan tu. Kaedah syarat untuk jadi mahram ni, kalau nisbah perempuan yang bapa kita kahwin, dia dengan akdi dah jadi mahram.
dia dengan akdi dah jadi mahram. Tapi kalau sebelah mak, kalau soalan tadi bapa tiri kita kan, jadi kalau bapa tiri kita tu, kalau kita sebut ni nisbah perempuan lah ni. Dia kira bapa dengan adik perempuan kita, kakak perempuan, kakak kita lah. Mesti dia kalau dari akad kan daripada waktu. Ustaz, Bapa tiri dia kahwin, akad, dia pisah, dia nak kepada kak kita je punya itulah. kak kita tu, Dan contohnya lah, jadi dia nak ambil anak dia pula tu. tak, bahasa tu buka tu dia pening sikit. Tentu ya, saya tak pening, tapi faham. Tapi takut orang lain tak faham. Jadi maksudnya pasal kaedah, orang lelaki kahwin dengan perempuan, yang ni yang kata iktibarat yang kita sebut ni ialah nisbah orang lelaki nak kahwin dengan perempuan yang telah dinikahi oleh siapa yang di atas dia. Atas ni bapak, datuk lah. Dengan akdi dah yang ni mahram. Adapun kalau nisbah orang perempuan dengan siapa bapa tiri dia, untuk jadi bapa tiri yang dia haram nikah, mesti bapa tiri tu wati dengan mak dia, barulah haram kahwin dengan dia. Dia tu siapa ni? Anak perempuan yang telah dinikahi oleh bapa tiri kita tu. Jadi kalau adalah ada seorang lelaki kahwin dengan mak kita tu, kita tu untuk perempuan lah kan, bagi permasalahan ni. Allah SWT, mak kita tu ialah orang perempuan. Jadi bila kahwin dengan mak, itu akan ada silap apa? Baik aku kahwin dengan anak kau, contoh lah kan. Masalah mak bagi tak bagi tu satu hal. Dari segi kaedah fiqhnya, boleh kalau bapa ni tak wati lagi mak, dia boleh ambil anak. Tapi kalau macam ni, bapa ni kahwin dengan anak, memang anak ni maksudnya perempuan lah kan, ada mak dia pun janda lama dah, contoh. Bila kahwin dengan anak, tengok mak dia campur lagi, silap kahwin dengan kau tadi, baik aku kahwin dengan mak kau comel lagi, contoh lah kan. Jadi tak jadi lain hal. Boleh tak dia cerai anak, kahwin dengan mak? Kalau mak mertua, akad dah mahram. Kalau bapa tiri, kalau ni sebab perempuan kita siapa ni? Bapa tiri, bapa pakai mak baru jadi mahram. Bapa tak pakai tu wati ya, dia tak jadi mahram ni. Kalau tak pakai, dia tak jadi mahram, walaupun dah akad nikah. Boleh. Contoh yang kalau contoh kahwin seorang lelaki dengan perempuan ni ada anak, bila dah nikah, perempuan ni ada masalah pula biasanya, tak ada nak wati lagi, mati. Anak dia boleh ambil. Bapa tiri ni boleh ambil anak. Pasal apa? Belum wati. Tapi atas kita bicara ni, manakah hukum dia sebelah iktibar bapa. Jadi kalau kita bapa kahwin dengan perempuan tu, bila bapa kita kahwinnya dah tak boleh lah, kita nak ambil perempuan tu, hukum ni ialah bapa, hukumnya mak tiri kita, sekalipun bapa tak wati. Itu kot. Kalau yang masalah kita sebut masalah perempuan dengan bapa tiri ni, dia dalam ayat surah Nisa tu, hujung ayat Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum tu, akhir hujung ayat ada sebut dengan waraba ibukumul lati dakhaltum bihinna. Ada Al-Quran tu. Yang jadi haram adalah anak-anak tiri yang perempuan yang kamu dakhaltum bihinna, yang kamu dukul dengan dia. Fa'ilam apa lajak-lajak mulut sebut tu, slow lah. Tapi nak sebut, dan itulah syarat ada dukul dan tu pada mak tiri, barulah pada mak tiri, pada seorang perempuan. Kalau perempuan tu ada anak, dukul pada mak dia barulah menyebabkan jadi mahram pada anak tiri. Itu kot. Ya. Contoh yang dalam hidup belakang keluarga nak berpindah tu macam apa? Saya tapi soalan tu bagus lah. Sepanjang pengalaman saya pertama kena tengok tanah tu. Cerita tu saya tengok masa zaman saya kecil-kecil, masa tu bodoh lagi. Dah tua ni tak berapa lalu nak tengok cerita tu. Jadi saya tak kaji pula cerita tu macam mana. Tapi setahu saya cerita orang tua-tua dulu kan, cerita tu betul. Bukan cerita tu betul dia pakai
skirt pendek, pakai comsam apa tu kan. Bukan cerita betul lah tu. Apa betul dia? Betul hukum kahwin dia tu. Hukum keluarga 69. Yang ni tak panggil orang ni, orang ni tak panggil orang ni kahwin atas, kahwin bawah tu kan. Apa yang dia buat cerita tu, dari segi boleh tak boleh kahwin tu, betul. Nak tahu lah, terkaji balik. Tapi saya tak gambar-gambar dalam cerita tu. Pasal pakaian dia tu mengharukan sikit kan. Tak banyak, tak faham dah. Yang tu kot saya sebut itu pada anak tak. Kalau rajin pergi buat research, unik keluarga 69 P. Ramlee. Pernikahan yang pening tapi betul. Macam tu kot. Ya. Menantu kahwin dengan mak mertua tiri. Maksudnya bapa mertua kita kahwin lain. Itu kan. Tu kalau dengan nisbah tu menantu lah. Jadi kalau kita sebut bahasa kita senang. Mak mertua kita memang itu mak mertua original. Tu memang kita tak boleh kahwin. Pasal mak mertua itu adalah ummu zaujah kan, mak bagi isteri. Mak bagi isteri, mak mertua kan, mak mertua original. Yang ni bukan mak mertua bagi isteri. Bukan mak mertua, bukan mak bagi isteri, tapi mak tiri bagi isteri. Mak tiri bagi isteri, dia bukan mak mertua ori, dia mak mertua import, bahasa itu kan. Jadi sama ada mak mertua tu mak mertua tiri. Jadi mak mertua tiri maksudnya bapa mertua kita kahwin dua, ataupun selepas mati mak mertua tu kahwin lain. Sama ada kahwin hidup, kahwin mati, itu satu hal lah. Adakah dia mahram? Soalan itu lah. Selama duk faham macam mana mahram tak? Semua tak tahu. Jadi kalau yang Ustaz Abang mula tadi ke mahram, kalau faham pada Ustaz Abang yang tak nak tadi tu mahram. Yang tu kalau manakaha abaukum. Aba ni, seingat saya dalam tafsir, aba ni bapa ori, bukan bapa mertua. Kalau bapa kita kahwin lain, memang sama ada dia wati tak wati, itu adalah mak tiri kita. Itu mak tiri ori kita. Ini bukan mak tiri kita. Mak tiri isteri kita. Mak tiri isteri kita. Bila mak tiri isteri kita, dia bukan mak tiri kita. Boleh? Yang tu yang nak tanya tu. Selalu duk faham macam mana? Bahasa kita selalu sebut mak bapa mertua kita kahwin lain. Mahram tak? Kalau bapa mertua duk ada pun, dari segi hukum kita tak boleh bersalam dengan mak mertua tu. Bukan mak mertua, mak mertua tiri lah. Saya lajak faham. Sorry kalau agak silap faham, tanya lain. Mak mertua tiri, jadi isteri pak mertua kita. Boleh faham? Jadi maksud isteri pak mertua ni bukan mak mertua kita lah. Isteri daripada pak mertua kita, isteri yang lain daripada mak mertua kita. Boleh kan? Bahasa ni kadang Melayu dia kacau sikit. Kacau tak kacau, nak sebut ni lah. Bila bapa kiri, bapa mertua kita kahwin lain, perempuan tu bukan mahram dia. Salam pun tak boleh. Bila dia bukan mahram, cerai boleh ambil tak? Boleh. Jawapan tu saja buat bentuk macam tu pasal nak jelaskan siapa dia duduk di situ, dan nak sebut kata mahram tak mahram macam mana. Boleh? Saya jawab soalan. Yang tu yang insya-Allah jumpa nanti. Wa ma ta'allaqu bi. Sampai ke sana tu pasal kita dah sebut tadi, nak faham nakaha tu ada makna dhammi, ada makna wati, ada dengan mana? Dengan makna akdi. Kalau dalam Quran kata hatta tankiha zaujan ghairah. Yang ni bab isteri yang telah ditalak 3 suami yang lama tak boleh nak kahwin kepada dengan isteri yang bekas isteri dia, hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga isteri ini nikah orang lain. Apa maksud nikah? Saja pasal kita pernah belajar kan, pernah belajar hukum akal kalau ingat tu hal. Saja nak tunjukkan kata ada ayat Quran nakaha dengan mana?
kita bicara ni akdi. Yang ni nakah dengan mana? Wati. Jadi kalau perempuan yang telah ditalak 3, untuk suami patah balik, dia tak akan boleh patah balik hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga isteri yang telah ditalak 3 ni bernikah dengan ghairah, lain pada suami lama. Apa maksud tankiha? Dengan mana wati? Pasal mesti isteri tu telah diwati oleh suami yang lain ni, suami baru ni, dengan proses nikah betul. Jadi tangkaha tu hatta tankiha zaujan ghairah. Jadi nikah di situ dengan mana? Nikah dan hasil wati. Dia dengan mana? Dham, dengan wati, dengan akdi. 3 sekali mana? Berbanding dengan masalah manakah aba'ukum, dia tak ada makna wati, dia hanya ada makna dhammi dengan akdi. Boleh follow sikit tu. Itu saja, sambil-sambil tu ambil faham tafsir. Sikit soal. Belajar tafsir senang ke susah? Tak rasa berat belajar macam tu. Dah lah ayat Quran tu tak apa-apa. Kita pun taklah apa mana belajar mulut yang tu. Nak ambil faham tu. Macam mana boleh tentukan yang ni makna akdi, yang ni makna wati? Macam mana boleh tahu? Kita pakai fiqh yang dah siap. Kalau kita sendiri nak ambil tafsir, nak ambil hadis macam, mampu tak? Bukhari berapa tahun nak pergi habis? Tu pun mesti sanad. Kalau takat baca, tengok YouTube, tengok tok Google, tak jadi. Itu bukan ngaji talaki. Jadi puak-puak macam salafi je lah. Sajalah sana, tak boleh saya ngamuk lagi saya sebut tu. Saya tak ngajar lagi. Baik, selesai. Wajud terlaku juga syar'an ala aqdin mustamilin ala arkan wa syurut. Baik, yang tu lughatan tadi. Jadi lughah ada makna ke sana. Kemudian wajud terlaku syar'an dan diitlak pada syarak. Bila syar'an ni maksudnya istilahan. Dalam istilah bila disebut nikah, dia akan makna macam ni. Jadi itlakkan syarak ala aqdin, di atas satu akad yang mustamil alal arkan wa syurut. Nikah dia mesti atas makna akad yang melengkapi di atas arkan wa syurut. Jadi nikah istilah dia tak makna wati. Dia ada makna akdi yang mustawfin li syurut wal arkan. Kita tukut kali lalu. Wa nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih. Baik. Yang tu sikit dia sebut syarahan kepada makna nikah tu sendirilah, lughatan syar'an. Kemudian nak sebut hukum nikah ni, wa nikahu, dan nikah ni kata dia mustahabun adalah hukum sunat. Liman yahtaju ilaih, ada qaid sunat. Jadi kalau sebut bahawa hukum sunat ke wajib, harus, haram, makruh, hukum hakam ni biasanya nak sabit dia, hukum taklifi ni dia biasanya berdasarkan pada hukum wadai. Artinya dia nak jadi hukum sunat, wajib, haram, harus, makruh tu mesti ada sebab, manik, sah, batal, apa lagi, syarat untuk menyebabkan ada hukum jadi macam ni. Jadi nikah ni hukum sunat. Nikah sunat. Sunat kat siapa? Liman yahtaju ilaihi, bagi siapa yang berhajat kepadanya. Baik, maksud yahtaju ilaihi ni berhajat macam mana? Yatawaqqanahu, yang teringin seseorang man ni, akan dia akan nikah. Teringin nikah ni umum itlak. Nikah ni teringin apa? Lil wata'i, baik leka belah lelaki ataupun perempuan. Asal hukum nikah mustahab. Wa yajidu uhbatahu, dan juga hukum sunat ni pertama syarat ada tawaqqan, maksudnya ada keinginan. Wa yajidu uhbatahu, yang ni dia sebut hukum sunat nisbah lelaki, ada ingin satu dan dapat uhbatahu, belanjanya, belanja nikah. Contoh belanja nikah, kamahrin seperti mas kahwin, wa nafaqatin, dan nafaqah. Fa in faqadal uhbata lam yustahab lahu nikahu. Baik, di atas syarat untuk ada sunat tu adalah antaranya belanja. Fa'in faqada, tafriq masalah, jika luput seseorang main uhbah akan perbelanjaan,
lam yustahab lahu nikahu, nescaya tak disunatkan lahu, liman ni bagi seseorang tadi, nikahu tak disunatkan bagi dia nikah. Jadi kalau terjemah sekali lalu macam tu, cuba perhati sikit perkataan sunat nikah ni orang yang ada uhbah. Okey, fokus sikit pada uhbah tu, belanja yang mesti kalau disebah lelaki untuk dia ada perbelanjaan ini dengan keinginan yang ada untuk menyebabkan hukum sunat tu, perbelanjaan yang mesti dia mampu untuk ada untuk menyebabkan hukum sunat kahwin, mahrin adalah mas kahwin dan nafkah. Tengok sikit tentang nafkah. Ini nafkah yang wajib nanti nafkah apa? Mahar ni sedia maklum lah, mas kahwin ada. Betul, nafkah ni. Nafkah apa yang wajib nanti? Kalau hari nikah tu, bila isteri telah istilahnya tamkinkan diri dia, istilahnya serah diri dia pada suami. Mana-mana isteri yang dah tamkin ke suami, syarat dia tamkin je, tak syarat wata'i. Mana-mana isteri yang telah tamkinkan diri dia pada suami, wajib nafkah harian, makan minum. Jadi kahwin je tak wajib nafkah lagi, untuk makan minum harian. Bila wajib? Tamkin. Okey. Dan nafkah yang wajib juga selain daripada mahar adalah nafkah hari pertama perkahwinan. Hari pertama perkahwinan walaupun qabla tamkin, apa dia? Wajib suami sediakan. Kalau rasanya kita ada buat daurah itu khas dalam bab poligami itu ada sebut. Macam mana pun perkataan nafkah ni lah, kalau kita tengok dalam syarahan fiqh, kalau kita syarah-syarah ni pun dia akan syarahkan nafkah tu apa. Antara nafkah tu ialah nafkah yaumian dengan sebab tamkin. Antara nafkah yang wajib dengan sebab nikah adalah nafkah yang sanawiyan, nafkah tahunan. Antara yang sanawiyan apa dia? Pakaian. Nikah je wajib. Setahun berapa pasang? Sepasang cukup. Dua lah. Pasal 6 bulan tu hukum satu helai. Selai lah sepasang. Jadi nikah je wajib 2 pasang. Yang pakaian dia dah ada tu dia punya. Suami wajib berikan 2 pasang pakaian setahun, sanawi. Wajib nafkah tu. Bila sebut pakaian ni, pakaian yang dia kena pakai lah kain, baju, faham tu, tudung. And apa yang sebelum tudung, apa yang sebelum baju, apa yang sebelum kain. Boleh faham kot bahasa-bahasa macam tu kan. Suami wajib kan? Dan kalau faham tu nak solat apa? Telekong satu cukup. Setahun sekali. Kalau faham tu setahun sekali, dia tak setahun sekali. Dia biasanya istilah musim kalau ikut fiqh ni, dia istilah dia. Jadi kalau kata bahasa setahun sekali, bila telekong ni jangan nak jadi teruk kan. Pernah 4 tahun pun pakai boleh lagi tak? Baik. Telekong apa ni? Tapi kaput dah lah 4 tahun. Jadi setahun sepasang, setahun satu telekong. Apa hukum? Wajib. Lagi comel lagi macam mana? 2 telekong. Takkan tak salin langsung kan? Tunggu haid baru basuh. Wow. Sikit lah bahasa itu. Apa saya nak sebut ialah tu nafkah bab sanawiyan. Lagi nafkah apa yang wajib? Yang ni dia tak sanawiyan, tapi wajib beri selagi boleh pakai, boleh guna. Dia tak wajib tukar setiap tahun dan tak wajib berulang dengan datang tahun. Wajib nafkah. Apa dia? Dia akan wajib nafkah ni dengan rosak. Apa dia? Tempat tidur. Kalau tak katil pun lembek, toto, bantal, selimut. Wajib suami beli. Itu nafkah yang wajib. Wajib juga isteri ni barang dapur dia. Dapur tu sendiri. Kalau dulu senang, dapur beli batu 3 ketul, beli apa, cari kat sungai 3 ketul buat tongku, cari kayu je lah. Dulu. Sekarang tong gas, dapur, semua peralatan dapur tu. Lepas tu poyok, belanga, pinggan. Asalnya memang wajib untuk dia je. Kalau takak boleh beli periuk sebiji, belanga 1, pinggan sebiji, untuk mangkuk 3, dia kata macam tu, sudu untuk dia je. Cawan, gelas, dekor kecil tu. Dari sisi hukum, suami wajib beli. Pasal apa tu? Barang dapur, peralatan dapur ni wajib.
Kalau sebut kat satu lagi apa, saja sebut sekali lalu tu, untuk yang tu asas yang memang kena beli, suami kena tanggung lah tu. Nafkah tu dia bukan yaumi, dia bukan sanawi, tapi selagi boleh pakai. Satu kalau nak beli gelas, nak beli periuk, nak beli kolek, beli apa? Beli macam India punya style. Apa? Semua stainless steel. Boleh pakai sampai 3 keturunan, 4 keturunan, tak rosak lagi. Boleh faham? Nak beli murah, beli India. Beli kat India, pasal apa? Bukan Berahid. Saya dah sebut beli. Pasal apa saya sebut beli kat India ni? Pasal barang-barang macam tu, satu murah, dia tak kira saiz, dia kira kilo. Kat Malaysia tak jumpa lagi. Tu kelih botol je beli kilo. Periuk ke apa kau beli. Bubur tak timbang. Bubur tak timbang. Sekilo berapa? Nak beli, kita pergi sana, saya boleh bawa. Dah pergi beli belah, pergi belajar. Bulan puasa kita pergi, insyaAllah. Saya nak pergi ni sebulan, insyaAllah. Dah pergi tu, pergi belajar tauhid lah. Apa saya cerita ni, saja cerita ke sana sikit. Nak kata apa yang wajib nafkah yang suami kena beli, selagi benda tu elok, tak payah beli lain. Jadi kalau ada pecah, rosak macam mana, siapa punya tanggungjawab? Suami. Dapur dia tu tersumbat ke apa ke, patah ke apa, reput dah macam mana, suami kena beli dapur. Lama kena beli dapur gas, tong gas ke apa ke, tiup gas, salur gas apa pecah, atau gas apa semua tu yang rosak bocor, suami kena beli. Tu tanggungan suami tu. Pasal itu alat dapur yang dia kena. Saya ada sebut tu dengan istilah barang dapur, tempat tidur, bilik air. Cuma kat bilik air ni apa dia, sabun ni sebab dia nak bersih diri, yang tu lagu kan. Ubah gigi, berus gigi, untuk istilah membersih diri dia. Air, cuma air ni yaumiyah. Cuma air pun air mana? Air tu hukum nafkah yaumiyah, tak payah masuk. Okey, yang tu kot sekali lalu. Nafkah yang asal wajib. Satu, kalau nak kahwin, kalau Melayu sebut belanja angus tu, nafkah tu wajib. Ambil hukum satu dulu kan. Saya memang nak semak tu dulu. Pasal antara benda yang faham dalam fiqh kita ni, yang adat Melayu ni satu hal, dan mana yang adat yang kalau agak tak betul dengan syarak tu, bagi betul dia dengan syarak. Kalau kita tak nak bagi dia atas nama negatif, positifkan dia, bagi betul dengan syarak. Yang atas sebut gini, mas kahwin sedia maklum, belanja yang sebut lah ni ya, paling murah pun ada pun 8,000 lah kan. Wajib ke tu? Mas kahwin memang ada lah. Baju bagi sepasang, 2 pasang bagi. Memang ada hantaran tu bagi siap-siap situ. Siap dompet, beg duit, kasut, wang rusung, bola dan dulang, buah pun bagi. Buah tu tak masuk nafkah, tu hadiah je. Tapi dompet duit pun tak wajib bagi. Kasut pun tak wajib beli. Pasal apa? Hak suami dan kuasa suami boleh tak bagi suami isteri keluar rumah. Kasut tak wajib beli. Kalau kasut tak wajib beli, wajib beli motor tak? Wajib beli kereta, wajib beli lori. Makin besar tu lagi orang kita ada lah kan. Kasut pun tak wajib beli. Pasal apa? Suami ada hak tak izinkan isteri keluar rumah. Kalau isteri nak keluar, suami tak wajib juga beli kasut. Isteri kena beli ni. Kalau bukan urusan suami, isteri nak keluar, urusan isteri. Suami tak wajib beli kasut untuk untuk isteri keluar. Fix sampai detail macam tu. Kalau urusan aku, kau pakai kasut yang aku beli kat kau. Kalau urusan kau beli kasut yang kau beli untuk kau. Kalau nak kira, berkira macam tu. Kalau pejam mata lah. Tapi nak kata mana yang nafkah wajib, kita cerita masalah nafkah wajib. Asal tanya ni tu, belanja angus wajib. Kalau tak belanja angus, jangan bagi nikah. Kalau dia wajib, buat apa belanja angus tu? Yang tu yang kalau ikut, kalau faham kata kita positifkan belanja angus tu. Belanja angus tu adalah belanja untuk beli keperluan wanita ni, tempat tidur dia dan barang dapur dia. Yang tu yang suami kena beli, kena bagi duit tu. Tak ada belanja angus, memang tak akan dilangsungkan perkahwinan, betul tak? Bagi duit habis dulu, belanja angus baru. Pasal apa nak beli apa belanja angus ni?
Kalau atas kata wajib, tak ada tu tak kahwin, betul tak? Memang macam tu lah ni. Ke tak ada tu pun orang bagi kahwin tak? Tak ada tu tak kahwin, betul tak? Betul ke ni? Tak ada tu tak kahwin tau. Jadi wajib tak? Kalau baik, kalau wajib nak beli apa tu? Nak beli apa? Buat kenduri? Beli langsir? Beli macam ni? Beli lembu? Tak betul. Besar rumah, beli bilik, hias bilik, beli cat. Tak betul. Mak andam? Tak betul. Pasal atas nama wajib. Mak andam bukan wajib, besar rumah bukan wajib, pelamin bukan wajib, jamu makan bukan wajib. Apa tu yang wajib tu? Beli untuk tempat tidur dia, beli untuk barang dapur dia, 8,000 beli kat tu lah. Okey, tempat tidur beli apa? Saya beli lombek Toto padat lah. Pengantin baru takkan beli Toto. Kalau beli tilam je tanpa katil lah macam. Beli tilam pun second hand je, padan. Foam biasa je, bodoh-bodohnya. Belilah king coil lah. Tu sampai cucu pun boleh pakai tu. Beli sekali je. Sebelah tu nak beli satu ke nak beli hak pasangnya? Satu. Wajib satu. Takkan dia tidur katil, kita tidur lantai. Mesti nak share kan? Okey, beli. Siapa punya nanti katil tu? Isteri punya. Untuk tak sangkut baju. Kalau ikut sangkut baju macam mana? Ambil dawai, tarik sini, sangkut je lah. Masalah apa? Beli almari tak? Lani punya kumpulan kan? Beli almari. Beli pakai duit mana? 8,000 tu lah. Beli. Siapa punya? Isteri punya. Apa lagi? Tengok cermin tak? Beli cermin kedai satu barang RM1. Satu orang RM1. Tu berbadan dah. Tapi takkan beli cermin itu tak? Ada kursi apa? Hak 3 wadik dalam bilik tidur tu. Beli pakai duit tu lah. Isteri punya. Barang dapur. Beli tungku satu cukup. Beli hak dia orang bawa masak kenduri hak besar tu. Boleh? Takkan beli macam tu untuk barang masak seorang kan? Beli dapur yang 2 kepala. Nak bagi bagus ni Zanusi punya. Yang ada 4 tungku tu. Ada oven pula bawah. Oven bukan wajib tapi wajib dapur tu. Cerita luxury sangat buat apa tak? Beli hak standard tu. Tu mangkuk belilah dinner set, lunch set. Berapa? 400. Kalau ikut garpu sudu apa beli lah tu. Berapa nilai? Yang tu kalau di sepas zaman ni beli lah tu lah tu. Mangkuk apa periuk 3 beradik. Tu pemanggang ajaib. Masak boleh, rebus boleh, buat kek boleh, apa boleh. Yang pemanggang tak melekat tu. Lagi mudah sabar lah ni apa? Periuk nasi dah tu. Cerit elektrik dah tu. Tak payah periuk elektrik, cerit elektrik tak elok pasal dia pemanas tu dia selalu berkarat. Baik beli cerit biasa didih air. Apa lagi? Periuk belanga tu saya sebut lah. Apa? Peti sejuk. Membakar roti. Oh, yang tu solek-solek make-up tu tak payah. TV tak payah. Iblis buat syaitan. Astro nak duduk beli tikar mengkuang je padahal lah. Tapi beli set sofa tu siapa punya? Dah sebut zaman Lani lah 8,000 tu beli tu peti sejuk. Munasabah hal Lani kan, peti sejuk. Tu nak basuh fresh beli beroi ya. Satu barang RM1. Satu barang RM1. Boleh? Orang gaji mesin basuh lah kan. Orang gaji terus kan tak boleh. Mesin basuh lah tu. Nak air nak? Setrika. Kalau dulu punya style lah. Kalau boleh bubuh bawah tilam pun empuk je Ramli buat padan lah. Tak pun basuh gede biar kering itu. Itu pun kalau ikut padan lah, tak payah setrika lah. Apa nak sebut? Untuk setrika, belilah setrika satu. Apa lagi yang tak cukup? Tanya orang perempuan ni. Minyak wangi tak payah. Blender. Dia orang tu barang dapur dia ingat sungguh tu. Tak ada tu. Blender, lesung, batu, apalah yang dapur tu. Yang tu lah nak diberi dengan 8,000. Kalau bubur 15,000, tu lah nak beli dengan 15,000. Cuma dia akan ada package apa? Ekonomi, mutawasit, luxury ABC. Tengok barang apa. Yang tu lah. Asal saya nak sebut ialah nafkah belanja anggus wajib tak? Bila wajib nak beli apa? Bukan buat kenduri.
Itu lah nak apa bukan mengenai. Jadi bila kata dia wajib, mahar, mas kahwin hak siapa? Pakaian hak siapa? Hak, katalah lapang ibu tu hak siapa? Hak isteri. Jadi istilahnya bila kahwin nanti suami dah bagi hak tu, istilah saya selalu pakai ni apa? Dia akan masuk cuci tangan lah. Apa maksud cuci tangan? Dia dah bayar lah semua apa keperluan untuk masuk rumah. Cuma yang dia kena teruskan nanti yaumian saja. Nafkah harian saja. Makan minum. Itu je. Barang dapur macam mana? Dah bagi lah 8,000 untuk beli. Tempat tidur macam mana? Dah bagi dah untuk beli. Hak tu lah yang akan diguna untuk beli keperluan tadi. Jadi kalau tak beli lagi pun duit tu lah siapa punya? Perempuan punya. Bila akad nikah tu, setelah itu duduk rumah di rumah sewa ke apa sebagainya, barang tak ada, isteri ni akan gunakan duit tu lah untuk beli apa nak isi dalam rumah. Dan bila beli nanti siapa punya? Semua isterinya. Mesin basuh isteri punya, periuk isteri punya, 3 beradik, 4 beradik, apa-apa semua dia punya. Semua dia punya, setrika dia punya. Pasal beli pun, beli apa? Beli pakai duit tadi je lah. Apa yang berlaku dalam zaman kita ialah mas kahwin beri, lagi belanja hangus bagi, memang hangus sungguh. Lepas tu bila duduk rumah baru macam mana? Suami sekali lagi tak beli. Beli katil, beli lemari, beli ni, beli dapur, beli periuk. Tergigih tu pun terkemut beli. Siapa duit tak ada? 2 kali belanja. Jadi saya nak sebut apa ni? Betulkan perjalanan munakah haid. Betulkan perjalanan tu. Satu, kenduri bukan wajib, bukan gaduh nak kahwin, jamu orang bagi orang kijang. Bukan syarat. Yang wajib ialah isteri tu, dia yang hak besar untuk dapatkan perbelanjaan. Bukan panggil orang jauh-jauh datang, jamu makan. Bukan tu. Tu tak wajib. Tak ada kena-mena orang buat tu. Yang tu kalau kita panggil, dia kena datang. Kalau tak panggil, dia datang. Bahkan kalau tak panggil, dia datang, halau je. Aku tak panggil kau. Dan haram dia datang kalau dia tak dipanggil. Pasal apa? Pasal jemputan tu kalau tak datang, dia tak boleh datang. Walaupun jiran sebelah rumah kita tak panggil, macam boleh datang tak? Tak boleh datang. Tapi kalau dah panggil, wajib datang. Jadi wajib jiran datang, tak wajib. Itu buat jamuan khas saja. Berapa orang je tertentu kita panggil, boleh. Tok Imam, Tok Bilal, saksi, orang masjid yang mana main daurah. Tu ada lagi. Yang memakai yang lain tak payah. Sikit dengan bahasa yang tu kan. Pasal nak sebut kenduri tu, pasal orang kita selalu dia sebut kahwin, kenduri. Kahwin, kenduri. Kahwin, kenduri. Tak. Kahwin, mas kahwin. Kahwin, tu belanja hangus tu untuk isteri. Lagi nisbah hak tu satu hal. Bapa pun kena faham, belanja hangus siapa punya? Isteri punya. Anak dia punya. Mak mentua pun kena, mak perempuan kena faham apa yang sebut kenduri lain hal, kena faham mak tu. Dan orang perempuan pun kena faham tu hak dia. Dan bila yang tu hak dia, masih nak sebut tang tu lagi, boleh hak dia gugurkan mas kahwin. Abah kahwin kalah saya, pasal dia dah teringin lah tengok orang ni, kawan dia semua menikah, dia tak menikah lagi. Kawan dia dah ada anak 3, anak 4. Umur dia dah 26, 27, tak menikah lagi ni. Kawan dia semua dah menikah. Satu batch dia semua menikah. Dia tak menikah lagi. Dia kata, abah, kahwinkanlah saya. Kalau ada yang abah teringin nak buat menantu tu, free of charge abah. Mas kahwin RM5 pun padan dah. Belanja hangus, tak payah hangus-hangus abah. Saya dah ada, kereta saya dah ada, rumah saya dah beli. Barang dapur pun saya dah ada. Saya nak suami yang tak ada lagi abah. Patutnya suami kena tanggung kan. Dah ada dah. Patutnya suami yang kena beli. Ni dah ada dah semua. Saya suami tak ada abah. Abah cari seorang mana abah berkenan. Saya cari kan, nampak gila saya kan. Abah mana berkenan nak buat menantu abah, saya terima je abah terima untuk buat menantu abah. Saya tak pilih-pilih lah. Saya pun 27 dah abah. Bagi contoh, hak dia tak? Pasal mas kahwin hak dia, belanja hangus hak dia. Jadi bila dia tidakkan dan dia tak mau, hak dia lah untuk dia tidakkan benda tu. Bukan kuasa wali. Wali dia kuasa untuk memilih siapa menantu, tu kuasa dia. Aku nak ni, aku nak kahwin dengan kau dengan ustaz tu. Dia dah ada isteri, Ustaz. Abah, dia ada isteri pun, dia ada 3 kotak kosong lagi.
Aku nak menantu aku ustaz. Nak cari ustaz yang pujang ni payah. Aku nak janji ustaz. Saya tak setuju apa? Engkau anak aku wali mujbir. Betul tak? Hak dia. Ustaz ni pun boleh bagi apa kau nak, belanja hangus apa-apa memanglah boleh bagi. Contohlah kan. Ustaz pasal semua ustaz belaka kan. Okey, siap. Lagi pandang lain pula. Apa saya sebut? Saya masih dah sebut itulah. Jadi yang ni yang status yang kalau dalam masyarakat nak bagi betul. Bab mas kahwin rasa tak payah usir dah. Okey lah tu. Masalah yang lain rasa tak ada masalah. Masalah yang saya tengok dalam masyarakat yang istilahnya tak dapat penjelasan betul dan masih perjalanannya belum betul dalam masyarakat kita adalah masalah belanja angus tu. Pasal atas kata dia wajib. Kalau wajib, apa nafkah yang wajib? Suami wajib pergi, sedangkan duit tu tak digunakan pada tempat wajib. Kalau kenduri bukan wajib. Jadi yang tu nak disyarahkan. Kalau kata belanja angus tu atas nama dia wajib, kalau tak bagi belanja angus orang tak kahwin dengan anak perempuan dia, untuk belanja angus tu buat apa? Belikan barang dapur dah. Dan juga kalau ada sebab bilik air tadi, belikan mesin masuk dia. Mesin masuk dia. Duit kalau kata 8,000 adalah untuk itu. Bapa tak boleh ambil walaupun sekupang daripada duit itu. Pasal itu ialah duit yang suami beri untuk anak, untuk bakal isteri dia, untuk anak si bapa ni, yang bila berkahwin nanti itu adalah wajib ditanggung. Baik, bila kata wajib ditanggung nanti, kalau telah dibeli kahwin-kahwin, tengok suami mati, harta benda yang dibeli itu siapa punya? Isteri punya. Itulah hangus. Ataupun bukan mati, kahwin-kahwin, esok bercerai, macam mana? Semua isteri punya. Semua isteri punya. Kahwin, isteri mati, macam mana? Pusaka tu milik isteri. Milik isteri. Mas kahwin tu milik isteri. Semua yang dibeli apa, kalau contoh kalau dah beli lah, semua tu adalah milik isteri. Pusaka. Suami dapat 1/2. Yang tu yang hak dengan proses perkahwinan lah. Yang harta isteri itu sendiri, tu harta isteri sendiri pun 1/2. Macam tak ada anak. Nah, anak apa baru kahwin. Yang tu yang hukum hakam yang kita nak tengok ni. Jadi bermula pemilikan harta benda ni, atas kita bicara buat peraih apa tu, dia dah bermula dengan perkahwinan. Perkahwinan ni siap dah. Hak isteri, hak suami. Mana yang suami wajib beri pada isteri dia, siap dah dengan mula-mula perkahwinan. Yang ni kalau mati tak tahu mana hak isteri, mana hak suami dalam rumah. Mana? Sopa siapa punya? Atau abah beli? Kadang mak beli. Yang ni yang dah nak kata apa, hukum hakam tu dah tak jelas lah. Bila tak jelas tu, dia datang pula satu hukum. Lah ni yang bahasa pening yang ada dalam masyarakat, apa dia? Hak sepencarian. Hak tu bahasa pening lah ni. Saya kata bahasa pening pasal huraian hak sepencarian tu tak betul. Macam mana pun nanti tangguh dulu hak tu. Asal nak sebut ialah tang nafkah tu dah dulu asal. Jadi wajib akan ada hukum sunat berkahwin ni kalau dia ada perbelanjaan, ada uhbah dia. Apa saya dah syarah tu, syarah ubah tahu mana? Nafkah. Bukan nafkah yaumi, bukan yang sanawi, tapi nafkah nisbah markah di tempat tidur dia, begitu juga yang matbah dia, dapur dia. Nafkah dapur dan tempat tidur dia, faham tu bilik air dia. Yang tu yang kalau mas kahwin lah ni, belanja angus lah ni, mestilah dia belanjakan situ, dan semua adalah hak isteri yang suami wajib untuk tanggung dia dengan sebab perkahwinan. Siap. Kalau ada hak tu, sunat kahwin. Baik, wa yujuzu. Siap. Soalan tu tentu. Ada. Nikah misyar. Waktu masa dulu yang masyhur tak? Nikah misyar ni nikah yang lelaki tak ada perlu apa-apa belanja kan. Perempuan ni yang tanggung semua, betul tak? Dia menyanggupkan diri dia untuk menyanggung semua tanpa ada minta apa-apa daripada pihak lelaki. Dari segi hukum macam mana? Boleh tak? Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang kata tak boleh tu pasal apa? Pasal dia kata nafkah ni wajib lelaki yang tanggung kan. Memang nafkah ni lelaki yang wajib tanggung. Tu yang nak kata boleh tak boleh tu kena faham dari segi tuntutan wajib kat siapa, dan yang tu hak siapa, dan siapa yang boleh melepaskan hak. Tentu lah nak kena faham.
Jadi memang asalnya suami wajib bagi nafkah mas kahwin, nafkah harian, nafkah tempat tidur dan dapur dia. Asalnya memang suami wajib. Tapi sekarang isteri dah menyanggup untuk bukan, kalau sebelum menyanggup tu dia kata tak payah semua tu, aku nak suami je. Bahkan siapa boleh kahwin dengan aku bagi kereta sebiji, aku bagi rumah satu. Rumah aku, kereta sebiji, rumah satu. Aku nak suami je, yang lain tak payah. Boleh tak? Atas kita bicara ni boleh? Memang boleh mereka. Ada orang kata tak boleh tu, maksudnya dia tak faham fiqah. Dia tak faham hak mas kahwin, tegak belanja hangus tu hak siapa, dia tak faham. Kalau dah faham itu hak siapa, maka tak ada masalah. Kahwin yang masyhur dengan istilah kahwin misyar dulu lah dalam Malaysia ni. Maksud saya jawab soalan tu. Jadi kalau ada kata pendapat boleh tak boleh, yang tak boleh itu bukan pendapat bodoh. Boleh? Faham? Kalau suami yang letak adalah, kalau kau nak kahwin dengan aku, syarat dia engkau kena tanggung nafkah aku. Macam mana tu? Tak boleh syarat tu, tak betul, pasal suami yang wajib nafkah. Macam mana pun sikit kalau atas perkahwinan yang kata nama misyar tu, yang isteri dia gugurkan mas kahwin dia dan digugurkan nafkah yang sepatutnya suami kena beri. Dan dia kata tak salah, bahkan kalau ada suami yang kahwin dengan saya, orang yang kahwin sahut dengan saya akan bagi 10,000. Katalah gitu contoh, katalah lepas-lepas kahwin dia nak minta nafkah harian. Memang masa sebelum kahwin itu, bila dah kahwin dia kata okey, sekarang I dah bagi apa 10,000, sekarang you bagi nafkah kat I tak bagi duit kat you. Boleh ada bagi tu? Boleh, pasal memang suami wajib nafkah. Memang suami wajib nafkah. Walaupun talik ni kalau ikut dalam keadaan syarak, kalau dia nak bagi apa, dia nak bagi. Tapi kalau dalam pasal talik itu dari segi hukum syarak, dia macam mana? Dia adalah bertentangan dengan kaedah syarak yang asal. Jadi kalau kata ada talik kali pun, sekarang dia langgar talik tu. Maksudnya talik ni sebelah isteri lah kan. Dengan maksudnya dibubuh syarat macam tu. Bila dah kahwin, dia kata suami kena tanggung, suami yang kena bayar. Memang suami kena tanggung. Kalau tak bubuh talik, tak bubuh syarat tu pun, memang suami kena bagi nafkah. Maknanya boleh maknanya asalnya boleh. Jadi sebenarnya dia wajib lah. Ya, betul. Kalau nak sebut dengan istilah tu, asalnya memang harus berlaku gitu. Maksudnya mana-mana perempuan dia nak kahwin dengan dia nak gugurkan semua tu, lepas tu bila dah kahwin, isteri ni minta, tanggung saya lah, awak suami, awak lah nafkah saya. Macam tanggung lah. Kalau agak terlarang bela esok, lepas lah. Dah itu kahwin pun pasal dia yang offer kan. Sekarang dah tak ada special offer. Macam mana? Balik hukum asal lah. Dah terlarang bela. Macam mana pun, bila ambil cara baik, pulang pun cara baik jugalah. Itu kot. Ada sekitar tu lagi. Ubatan. Kaedah fiqh kita, ubatan tak wajib suami tanggung isteri. Isteri tak wajib tanggung suami, suami tak wajib tanggung isteri. Kalau ada pun ubatan yang wajib ditanggung oleh suami, bersalin. Pasal apa? Bersalin pasal suami yang menyebabkan dia jadi macam tu. Dia tukar bahasa dia, sorry kan. Jadi semua siap-siap bersalin, suami kena tanggung. Bahkan kalau ikut dari segi ubatan, bau air pun ni. Kalau haid, suami ke bagi haid isteri? Tak, memang tanggungjawab isteri lah. Yang ni bukan tanggungjawab suami untuk bagi air untuk perempuan bersuci. Kalau katalah ada air, yang air pula belanja kos dia mahal, haid, untuk bersuci pada haid, perempuan kena tanggung sendiri. Isteri itu nafkah dia, suami tak wajib tanggung haid dia. Jadi boleh tak lebih pada sisi dengan air. Ya. Kalau katalah yang kena bersuci itu disebabkan suami sentuh dia batal wuduk, suami pakai dia kena mandi, bersalin apa semua tu memang suami ya. Kalau yang tu belanja atas suami, jadi kena buat 2 meter lah. Yang tu kot sahaja untuk bahasa yang tu lah. Yang tu yang kata ada ketentuan dalam syarak siap dah apa yang wajib ke siapa. Kalau kita boleh pejam mata di sini, sana pun boleh pejam mata sana, selesai lah. Tapi kalau kelahi macam mana? Ada panduan tak? Ada panduan hitam putih, siap sangat jelas.
Tidak dia. Ha? Tidak macam ni lah. Mengidam ke? Oh. Mengidam tu hukum pakam nafkah makan minum lah. Ha. Cuma mengidam ni memang wajib dituntut bagi ke? Dah teringin. Sayang tak? Ha, sayang bagi ke? Dia ada hukum, Malaysia hukum nafkah tu. Ha, bila nafkah tu kalau mengidam tu pasal apa? Pasal takkan sempurna diri dia, pasal nak sempurnakan kandungan, mulut pun duk meleleh air liur kan. Sekali dia kata anak pun meleleh air liur. Tengok anak meleleh air liur, dia kata ni duk mengidam tak boleh makan asam dulu, abah tak beli. Faham kan? Tak faham sudah, betul tak betul lain hal. Apa ikut tu pula? Nak kata tu bab nafkah. Itu bab nafkah. Nin. Kita rehat dulu katanya. Pasal masuk ke depan ni dia macam panas sikit. Bagi sejuk. Wa yajuzu lil hurri ay yajma'. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.